Oke, salam hormat balik-balik. Kita berjumpa lagi untuk pembelajaran. Oke, selepas Chinese New Year. Oke, sebelum ini kita sudah belajar tentang etika. Kita sudah belajar etika. Oke, kemudian kita sudah belajar undang-undang. Oke, boleh beza tak etika dengan undang-undang? Oke, mana satu yang wajib diikuti? Etika ataupun undang-undang? Kalau bagi satu contoh undang-undang di Malaysia, oke, masih ingat ke tidak? Oke, jika semua ni lupa, cuba rujuk pada nota yang kita sudah belajar. Oke, untuk hari ini kita akan belajar kenapa kita perlu jaga keselamatan data kita. Oke, khasnya kita menggunakan internet ataupun kita panggil sebagai rangkaian komputer. Oke. Apabila kita menggunakan handphone kita, khasnya banyak menggunakan handphone kan untuk melayani internet. So, banyak keselamatan yang perlu kita jaga. Khasnya ibu bapa yang ada meminta ataupun menggunakan pembayaran menggunakan apps, seperti Sarawak Pay, Touch and Go, Push. So, semua ni akan memudahkan penjenayah cyber membuat memudahkan penjenayah cyber untuk mencuri maklumat pribadi yang berharga. So, ini mungkin boleh salin sikit ya. Kenapa kita perlu belajar keselamatan data kita? Supaya kita dapat mengelakkan di sini bahasa di sini mengelakkan penjenayah cyber mencuri, bukan memudahkan lah, mengelakkan penjenayah cyber mencuri maklumat pribadi berharga. Apa contoh maklumat pribadi berharga? Contohnya nombor IC kita ataupun bank account kita. Dulu kita gunakan email. Kita guna email. Sekarang bukan guna email lagi dia gunakan handphone kita. Dia bukan hantar email, dia direct call. Ataupun dia gunakan apps di sebaliknya. Ada harimau, ada undang di sebalik batu, bukan main-main. So untuk yang ini antara langkah yang boleh kita elakkan. Ini langkah-langkah boleh kita lakukan. Yang pertama, penyulitan email. Email kita sulitkan lah. Tapi kita orang biasa kan, so kita tak sangat ni, kecuali yang ketenteraan. Mereka hantar email mereka perlu encryptkan lah. Tapi kita pun boleh juga lah. Inilah maklumat yang melibatkan yang sensitif ataupun pribadi. Ini akan biasanya melibatkan keselamatan negara. Untuk kita yang orang biasa, adakah maklumat yang sangat sensitif? Mungkin antara kamu adalah contoh ni save Gmail. Ini dari Google Chrome, membolehkan menghantar email yang disuratkan kepada sesiapa sahaja. Satu lagi Mail. Banyak sini ya. Banyak lagi dah contoh-contoh mail yang dapat menyulitkan email sebelum dihantar. Satu lagi ini yang kita selalu guna. Ibu bapa selalu guna dua pengesahan, double verification. Nanti coba terangkan macam mana. Lapisan di sini ya, lapisan pengesahan tambahan yang ditentukan oleh pengguna apabila ingin memasukkan account bank biasanya lah. Cukup pelajar boleh tulis lah pengesahan tambahan.
Oke, dengan adanya dua lapisan ini, langkah pengesahan untuk mengakses data menjadi susah untuk mengaksesnya. Oke, jika pengguna mampu mengodam lapisan pertama, oke, yaitu kata password. Oke, lapisan pertama biasanya password lah, dan dia tetap memerlukan nombor kunci. Ini nombor kunci keselamatan. Oke, nomor kunci keselamatan di sini maksudnya apa panggil dia? Nombor pin number kan? Macam mana kita nak sebut lah? Nanti coba terangkan, mungkin anda tahu apa nak istilahnya. Oke, nombor kunci keselamatan. Oke, contoh yang cukup boleh beli di sini ya. Contoh dia. Oke, contohnya di sini ya. Biasanya kita menggunakan Sarawak Pay kan, ataupun bapak menggunakan online banking. Oke, so apabila dia masukkan password, dia akan login kan. Bapak akan login. Oke, apabila dia masukkan account dia, lepas itu dia nak bayar. Oke, nak bayar ataupun transfer duit, so dia akan masukkan nombor account kan. Contohnya dia nak bank in kepada kamu, oke, ataupun anak dia di yang jauh-jauh. Oke, so dia akan minta masuk nombor account. Oke, selepas masukkan nombor account, so kita akan tekan satu. Ini lapisan kedua ni, nombor kunci keselamatan. So nombor kunci keselamatan ni dia akan hantar kepada handphone kita. So selepas ibu bapa dapat nombor handphone dia, and nombor kunci ni, so dia akan masukkan sekali lagi. So maksudnya di sini ada dua kali lah. Mula-mula ialah nombor password, nombor password. Lepas itu nombor kunci keselamatan. Oke, di sini nomor handphone yang kita gunakan tu sangat penting lah. So itu maksudnya double verification lah. Oke, dua kali kita masukkan. Tapi sekarang pernah cikgu dengar juga ada nombor kunci keselamatan yang boleh dicuri ya. So jangan main-main benda ni. Oke, ini ringkasan ya. Oke, ini boleh lukis ya. Oke, ini boleh lukis. Oke, ini kamu letak di depan lah. Kata laluan di depan, nombor kunci di belakang. Sebab biasanya kata laluan dulu, lepas itu baru nombor kunci. Oke, itu baru nombor account bank biasanya lah, account bank. Oke, kata laluan. Apa itu kata laluan? Oke, ini lapisan pengesahan keselamatan utama. Ini dia. Ini yang pertama lah. Oke. So, nombor password ini sangat penting lah. Oke, ini password yang betul lah. Hari itu semua sudah ada masukkan public MOE.gov.my kan. Oke, itu adalah APKM lah. So, di situ ada banyak maklumat yang perlu diisi. Password yang kamu buat itu mesti ada huruf kecil, ada simbol dan huruf besar. Lepas itu ada nombor. Susah untuk kamu ingatkan. Oke, susah untuk kamu ingat, tapi selamatlah. Oke, supaya data tak ada orang curi ya. Oke. Untuk penyulitan ni, untuk topik seterusnya 1114, penyulitan dan sulit data menggunakan Caesar Cipher. Oke, ini tingkatan 3 sudah belajar belum? Kalau sudah belajar maksudnya senang kan? Oke, kita tengok dulu. Oke, tajuk jangan lupa salin tajuk ni. Oke, tiap kali kalau cikgu lupa highlight, kamu sendiri tahulah. 114, ini tajuk dia. Oke, kita tengok sini. Oke, cryptography. Cryptography itu adalah cabang bidang sains komputer, teknologi maklumat. Oke, cabang. Satu bidang. Oke, bidang untuk apa? Menangani masalah dalam bidang keselamatan data agar pengguna selamat daripada dipintas oleh pihak ketiga maksudnya hacker. Oke, so di khasnya hari inilah kita banyak menggunakan handphone, untuk memindahkan duit, membayar atas talian. So ini lagi penting lah. So siapa minat ini boleh belajar kan? Ini ada pengkhususan dia di universiti. Perlu belajar 3 tahun juga. So bukan senang. Kriptografi ini ya.
Oke, disebabkan ada pencerobohan, so kita perlu penyulitan. Penyulitan ini adalah satu proses penterjemahan data kepada bentuk kod rahasia yang tidak dipahami. Oke, dipahami ya, untuk melindungi data kita. So di sini kita ada dua teks yang belum disulitkan, kita panggil dia sebagai teks biasa. Oke, plain text. Yang sudah disulitkan tu kita panggil dia sebagai ciphertext. Oke, ciphertext ya. Oke, penyulitan tadi sudah kan. Oke, kita tengok balik. Ini definisi dia. Penyulitan di sini proses mengekodkan teks biasa kepada teks cipher. Oke, ini definisinya. Tukarkan kod biasa itu kepada teks biasa, teks cipher. Oke, ini sulit, ini terbalik. Oke, maksudnya terbalik. Oke, dari teks cipher tukar ke teks biasa, itu terbalik. Itu maksudnya ini sulit. So mungkin boleh ingat satu cukuplah, yang sulit terbalik. So di sini ada banyak jenis penyulitan. Pertama, oke, kita tengok symmetry. Ya, pertama symmetry. Oke, gambar aja ni boleh salin ya. Ini mungkin tak perlulah. Kamu hanya tulis teks cipher, teks biasa, atau perlu lukis ni, kamu hanya lukis tulis dua perkataan saja. PC di sini PC pemuda atau laptop lah. Kunci di sini tak semestinya lukis lah. Mungkin boleh letak sesuka hati lah, letak satu bersimbol yang sama saja. Kalau sini segi 4, sini segi 4. Kalau pandai lukis lah. Oke. Ini symmetry. Oke, apa maksud symmetry? Dia gunakan dua kunci yang sama. Kamu dari teks biasa jadi teks cipher, kita panggil sebagai penyulitan. So guna kunci ini, lepas tu kamu nak baca terbalik, sama juga kunci yang sama. Itu maksudnya symmetry. Oke, satu lagi tak symmetry. Tak symmetry ya. Oke, tak symmetry-nya kita gunakan dua kunci yang berlainan. Oke, ini dia. Oke, nampak gambar? Kunci satu ni, lepas itu kita nak buka satu kunci lagi. Oke, itu yang dimaksudkan dengan tidak symmetry ya. Oke. Bagi melaksanakan penyulitan atau sulit, oke, terdapat beberapa kaedah yang kita pelajari kan. Satu kaedah yang paling ringkas kita panggilnya sebagai Kaiser cipher. Oke, Kaiser cipher ni. Oke, paling mudah. Oke, penyulitan yang paling mudah. Oke, kita tengok macam mana. Oke, ini penerangan dia. Oke, kita tengok di sini. Kita tengok contoh. Oke, contoh ni. Ada contoh senang kita faham. Oke, menggunakan penyulitan kepada teks biasa. Oke, teks biasa kan. Ini teks biasa, ini teks biasa. Kita faham, kita boleh baca itu teks biasa kan. So, kita nak tukarkan kepada teks cipher. Oke, diberi nilai anjakan 3. Anjakan 3 maksudnya kita lompat 3 kali. Oke, mula-mula kita tulis langkah ni. Langkah pertama, A sampai Z. Lepas itu baris kedua pun kita tulis A sampai Z. Oke, belakang tambah A dan B. Oke, tambah A dan B. Oke, sekarang kita tengok anjakan 3. Oke, I. Kita tengok I ya. I. Oke, mana I? Oke, anjakan 3. So, kamu kira 1, 2, 3. So, dia akan tukar jadi hash. So, di sini kamu tulis lah. Oke, tulis di sini lah. I jadi hash. Oke, N. Kita tengok N. Mana N? Ini N. Oke, berapa kali? 3 kali ya. Anjakan 3 kali. Oke, kita kira. N kan sini kan? Oke, kita kira di sini. 1, 2, 3. Oke, dia jadi Q. So, di sini kamu boleh jadi anak pandai lah. Jadi Q lah. Oke, nak pernah simbol macam ni.
Oke, ingat ini ya teks biasa jadi teks cipher. So dia simbolnya macam ni. Pergi ke sebelah kiri kanan, sebelah kanan. Kalau terbalik sebelah kiri ya. Oke, teks biasa. Oke, kita tengok satu contoh C. Mana C? C ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, C jadi F. C jadi F sini. So C jadi F. Oke, A satu lagi. A mana A? A 1, 2, 3. Oke, A jadi U. Oke, betul tak? Oke, Anda boleh coba buat ya. Coba dulu, tengok boleh ke tidak. Kalau tak boleh, boleh type di dalam YouTube bawah tu lah, komen ya. Atau waktu kita bincang di WhatsApp, kita boleh buat semula. Kita, oke, contoh 2. Ni, kita jadi teks cipher, jadi teks biasa. Ini terbalik lah. Oke, terbalik. Kita guna cara yang sama. Oke, Anda boleh coba buat. Guna cara yang sama. A sampai Z, A sampai Z lepas tu A, B belakang. Tapi kamu anak panah tengok tengok belakang, tengok terbalik. Okay. Tengok belakang okay, di sini A, B. Kalau tak cukup boleh tambah C, D, E, F Kalau tak cukup, kalau contohnya Z kan, Z. So tambah di sini lah. Okay. Di sini tambah A, B, C. Kalau depan sini tak cukup, kita tambah di sini. Okay. Z di sini. Terbalik. Okay. Kira lagi lah A sampai Z. Okay. Tak perlu guna cara ni. Kalau faham guna cara ni pun boleh, tapi kita boleh guna cara atas ni sama. Guna cara yang sama, hanya terbalikkan saja. Okay. Kita kira di sini. Okay. Kira ke kiri ke sebelah kiri. Nah, coba dapat tak cepat ni komputer. Kalau tak dapat, kita bincang dalam WhatsApp kita, ataupun boleh tulis di dalam komen YouTube ini ya. Okey, itu saja. Agak panjang video kali ini. Okey, itu saja penyurutan kita untuk case cipher. Okey, sekian, terima kasih.